Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم أما بعد. Kita sambung semula pembacaan kitab kita Fiqhul Harakah dari Sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam, jilid yang pertama pada muka surat 87 yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yang kelima di sini ni duk cara lagi nama-nama yang pada peringkat awalnya mereka ini beriman dengan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima iaitu di kalangan Bani Adi. Yang pertama Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ni siapa? Suami kepada adik perempuan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Adik Sayyidina Umar hak perempuan, nama dia Fatimah bintil Khattab. Jadi kalau kita tengok dalam kitab tu 25 Sa'id bin Zaid, 26 Fatimah binti Al-Khattab, iaitulah adik perempuan kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anha, radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Disebutkan oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala, ketika mana Umar Al-Khattab, dan dalam sejarah kitab-kitab sirah yang lain, ketika mana Sayyidina Umar dalam perjalanan dia nak pergi bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai di tengah jalan dia jumpa satu orang lelaki. Lupa dah nama lelaki tu pun disebutkan. Laki ni tanya Sayyidina Umar, wahai Umar, hang nak pergi mana ni? Umar Al-Khattab kata, tidak lain dan tak bukan, aku nak pergi bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata laki ni, wahai Umar, kamu nak memadamkan cahaya Islam dengan bunuh Umar, dengan bunuh Muhammad. Tapi kamu terlupa dalam rumah kamu sekarang ini sedang berkembang mekar, sedang bercahaya dengan gilang gemilangnya nur Islam, cahaya Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar dia tak faham lagi. Lalu kata laki ni, wahai Umar, ketahuilah adikmu yang perempuan Fatimah, dia sudah beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar tak jadi pergi bunuh Nabi, dia patah balik. Dia patah balik sampai depan rumah adik dia Fatimah bintil Khattab radhiyallahu anha. Pada ketika itu bila mana Sayyidina Umar bereng saja, dia punya kuda dia depan rumah adik perempuan dia, yang mana pada waktu itu orang bilangan yang ada dalam rumah adik dia 3 orang. Yang pertama Sa'id bin Zaid, nombor 26, 25. Yang kedua Fatimah bintil Khattab radhiyallahu anha. Yang ketiga Khabbab bin Al-Arrad radhiyallahu anhu. 3 orang ni duduk dalam rumah adik Sayyidina Umar lah. Sa'id bin Zaid, Fatimah bintil Khattab dan Khabbab bin Al-Arrad. Pada waktu Umar Al-Khattab tu sampai, Khabbab ni dia
Dia tahu bagaimana rupa ataupun bagaimana dia punya bunyi kuda Umar ni. Kalau dia sampai, kuda Umar kalau dia breaknya, orang boleh tahu hak ni Umar sudah sampai. Sebab kita balik kuliah dah. Balik pada kuliah maghrib ni, sampai pak rumah, bini kita buka pintu siap dah. Kita pun peceh gitu. Buka dah, mak hang tak kunci. Jadi kita tahu dah, dengar bunyi break pada awal masuk taman merebau tu pun duk tahu dah pak hang tu bukan ada orang lain dah, duk naik motor gear 3 daripada Sungai Dua tu sampai Sungai Dibung, pak hang seorang ya. Dah hak tu lah maknanya bini kita cam kita punya trademark ah. Umar Al-Khattab kuda dia pun sama. Dia break tu ya, Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu do ajak adik Sayyidina Umar dan adik ipar Sayyidina Umar ni do ajak baca Quran, do ajak kenal Quran. Kalau adik Sayyidina Umar yang merupakan sahabat Nabi pun belajar Quran, hak kita bukan sahabat ni mengaji tajwid pun menyegan. Malu dengan anak. Kita tak mau ngaji tajwid, kita kan sahabat pun. Nah, kita kena ngaji Quran. Walaupun orang kata tua baru nak mengaji juga pada tua tak ngaji langsung, ni pun masalah lah. Kan? Duk sambut maulud Nabi marbawi selawat marbau selawat tak selawat segala macam selawat ni. Quran tak mau mengaji. Punah ranah belaka. Jadi adik dia duk mengaji ni, Khabbab duk ajak ni pak. Break saja, Khabbab tahu dah hak tu kuda mak sudah sampai depan rumah hang, aku cabut dulu. Dia punya takut Sayyidina Umar baru mendarat ni, tak jumpa hari baru darat ni. Lari terus Khabbab. Lari pergi duduk tahu mana, dia pergi duduk belakang pintu. Punya takut kat Sayyidina Umar sampai tahap lagu tu. Sayyidina Umar pun sampai depan rumah adik dia duduk dengar adik dia baca. Yang dia pun tak faham dan dia pun tak tahu adik dia duduk baca apa. Akhirnya Sayyidina Umar pecah masuk rumah adik dia. Sayyidina Umar balun 3 suku mauk punya adik dia. Adik dia pun kena randuh, adik ipar dia pun kena randuh. Darah habis jatuh adik dia Fatimah. Lalu tanya Umar Al-Khattab, wahai adikku hang baca apa Lalu kata adik Sayyidina Umar Al-Khattab, aku baca kalam Allah Subhanahu wa taala iaitu surah Taha. Surah Taha sampai pada ayat yang ke-12 firman Allah wa aqimis salata li dzikri. Adik Sayyidina Umar baca sampai itu. Tapi Sayyidina Umar dia tak faham, dia tak masuk Islam ni. Lalu kata Umar Al-Khattab, kalaulah macam tu hang bagi kat aku. Yang hang pegang tu ayat Quran tu hang bagi kat aku nak tengok. Adik dia kata tak boleh. Abang tak bersih. Abang kena pergi cuci badan bersih, mandi, buat semua bagi elok-elok suci dulu, baru saya bagi. Umar Al-Khattab pun dia ikut apa adik dia suruh dan adik dia bagi kepada Umar Al-Khattab. Lalu dia baca Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa sampai ayat wa aqimis salata li dzikri sampai tu. Bila dia baca sampai yang tu, Allah Ta'ala campakkan perasaan kasih, perasaan lapang dada. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Nah, Quran tu kami buat turun kata Allah sebagai rahmat bagi orang beriman dan sebagai ubat penyembuh bagi penyakit rohani, penyakit jasmani, fizikal, mental. Quran tu dia punya power dia, aura dia. Umar Al-Khattab waktu tu dia ada satu penyakit apa? Penyakit dia benci kat Nabi, benci kat Islam, benci belaka-belaka lah. Akhirnya dia baca ayat Quran, hati dia jadi lapang. Dia kata ke adik dia, wahai adikku, tidak pernah aku membaca syair seperti mana ayat yang aku baca pada hari ini. Dan aku tahu ayat yang aku baca ni bukan syair yang manusia karang, tetapi dia main daripada Tuhan yang Maha Esa. Hak ni luar biasa punya ayat dia ni. Tak nak dengar lagi sedap dulu ni. Bila Umar Al-Khattab dia puji ayat Al-Quran sedemikian rupa, ketika itulah
sahabat Nabi yang duduk belakang pintu Sa'd Khabbab bin Al-Arad, dia pun keluar cing baru dia tunjuk muka dia. Umar kata, "Lah, hang ada ngah? Ingat ke tak ada?" Biar orang itu lah. Kata Umar kepada Khabbab, "Ya Khabbab, dalluni ila Rasulillah. Bawa aku pergi jumpa Muhammad, aku nak pergi jumpa dia." Hak awal tak syak ni, dia nak bunuh Nabi, tapi oleh kerana dia baca Al-Quran, dia nak jumpa Nabi juga, tapi nak menyatakan Islam dia di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tak sembahyang takbir tak ni? Takbir tak? Jangan takbir. Ini tangkap boleh. Kalau takbir lah ni kena tukar. Allah Maha Besar. Lagi tu. Ni bodoh sungguh lah. Teruk kan? Tu nak kata bodoh ke cerdik? Bodoh lah no. Bodoh lah tak kira orang takbir. Syarat sah mayang takbir lah. Tak bagilah. Pelik no. Dalam ayat Quran Allah Ta'ala kata apa? "Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan bertakbirlah kamu, yakni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, bertakbirlah kamu, perbanyakkan memuji, mengagungkan Allah pasal Allah bagi hidayah dekat kamu. Wa la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bersyukur atas nikmat hidayah, nikmat Islam. Tiba-tiba taklih dah. Koh teruk. Koh teruk. Israel pun tak nak keluar lagu tu. Orang Palestin dilarang bertakbir. Bisa kenal tak fatwa Israel keluar? Tak pernah. Tapi dia dengar orang Islam jadi batu dia tak gaduh dah. Orang Yahudi, Israel, orang munafikin, orang kufar, tak payah nak bagi kita murtad dah. Dia bagi kita koh lemah. Nak sebut, nak agungkan Allah Ta'ala pun tak boleh dah. Ni bukan duk negara Buddha, bukan duk negara Kristian, negara Islam. Bukan Malaysia ni, cerita ni, tang lain. Pulau mana dah? Tak boleh dah. Benjamin Netanyahu ke Netanyahu ke apa nama tak tahulah. Tak boleh duk kata ke dia, no. Dia tu bagi syafaat ke orang Islam ke, no. Tu tak boleh kata. Ni dunia akhir zaman. Abang Ali. Hak kata ni betul. Kan? Kalau orang report kita pergi ramai-ramai. Tuan-tuan jangan duk lari lah. Ni tuan-tuan duk free Palestin berbawi selawat, saya duk nak panggil seorang, tuan-tuan tak pergi. Menaci pakat-pakat kenal lah seorang sikit. Tak boleh takbir. Apa punya cerita? Ni bukan cerita politik tuan-tuan ni. Nak cerita kata akhir zaman. Fitnah kohodok mai. Orang Islam tak wani. Perkataan kafir tak boleh guna. Tu nak guna perkataan apa? Qul ya ayyuhal kafirun itu kan. Qul ya ayyuhal non muslim. Begitu. Saja duk pi tukar lagu tu kapiak serta merta. Tak boleh. Surah Al-Munafiqun jelas, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Jelas munafiqun. Tak boleh sebut juga. Nak kena sebut hal lain. Ni koh gila. Hatta ya'ti Allahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Mana Allah Ta'ala pesan, mu jangan jadi manusia yang takut mengatakan kebenaran, berjuang pada jalan Allah. Benda apa yang menyebabkan kamu takut ni? Disebabkan jawatan, disebabkan harta, disebabkan duit, disebabkan anak, disebabkan kediaman, perniagaan. Yang kamu takut dia akan rugi kalau kamu mempertahankan Islam semua. Allah Ta'ala kata, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Kalau ada sifat lagu tu dalam diri kamu, kata Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Tunggulah, kata Allah,
azab kami akan sampai kat kamu. Na'udzubillah. Tuan-tuan, ni lafzul jalalah ni. Allahu Akbar tu kira habis musa'dah tu. Habis mulia dah tu. Mana ada nama hak lagi mulia dah selain Allahu Akbar tu. Nah, tapi tak boleh sebut. Akhir zaman dihalang orang daripada mengagungkan Tuhan yang esa, haqqul ma'bud, yang selayaknya disembah. Hak ni fitnah dah perkara. Jaga tuan-tuan, maka kita perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin disebabkan kesalahan dosa kita, maka ramai daripada pemimpin Islam, pemimpin yang jahil, pemimpin yang munafik, pemimpin yang bersekongkol dengan orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tak kata dia pemunafik, tapi kita kata mereka mengikuti ciri-ciri dan perangai orang munafik. Ni jaga gi molek ni. Baik. Jadi bawalah khabar jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu Nabi duduk di rumah sahabat yang bernama Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi, berada di kaki Bukit Safa. Dalam rumah Arqam lebih kurang 40 orang sahabat yang ada. Pada ketika itu apa berlaku? Pada ketika itu bila mana sampai depan rumah Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi radhiyallahu anhu, yang duduk depan rumah Arqam bin Abil Arqam antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu wa ardah. Tuan-tuan, kitab hak kita baca ni tuan-tuan sama dengan kitab ulama Arab karang ke, ulama Melayu karang ke. Kalaulah kitab hak kita baca ni tuan-tuan rasa tak betul, saya suruh tuan-tuan karang kitab sirah lain, lawan kitab sirah ni pula. Kalau kita alim sungguhlah, kan? Sebab itu tuan-tuan, kita ambil manfaat daripada kitab. Walaupun buku tu bukan orang Islam sekalipun, betul. Kita mengaji di university misalnya, ada teori Mak Saleh, kita ambil dak dia punya kelebihan teori dia, kita ambil. Walaupun tahu hak buat teori itu kapiak, tak pernah sembah Tuhan pun, ambil pasal apa? Kita tahu ada faedah. Betul tak betul? Begitulah juga kitab hak kita baca ni. Barangkali orang dia tengok depan, dia kata siapa dia karang? Dia ni ahli politik, kita tak boleh pakai kitab dia. Hang karang kitab aku nak baca pula kitab hang. Maka kitab sirah ni semua sama, cara olah saja yang berbeza, sumbernya adalah sumber yang sama. Sebab tu kalau kitab hak Melayu punya, dia tak boh nota kaki. Nota kaki, kalau kitab Arab dia ada nota kaki, footnote di bawah no. Pasal apa? Hak ni beda orang awam lagu kita baca mudah faham. Tapi kalau buka kitab Arab, sikit dia ulah, dia akan bubuh footnote nombor 1, rujuk di bawah. Rujuk di bawah tu pula dia buh lah nama kitab apa? Sirah Ibnu Hisham, muka surat berapa, jilid berapa. Pasal apa dia buh footnote? Nak habaq kata tempat sandaran dia tang ni, ucapan hak dia kod ni duk tang ni. Jadi orang yang nak mendalami, dia tak boleh baca hak tu saja. Dia kena pi buka pula kitab Sirah Ibnu Hisham, pi tengok pula. Kadang-kadang dalam kitab Arab pula, hak besar dah, dia buh lagi nota kaki, buka lagi kitab lagi besar, lagi besar, lagi besar. Hak tu orang awam tak payah petakak lagu tu. Kita mada dengan hak duk ada ni sudah. Kalau tak percaya, buka kitab lain. Kalau duk kata, aku tak apa nak percaya kitab kita baca ni, buat kitab lain pula nak baca kitab dia. Nak tengok dia kono kok mana. Sebab tu orang yang betul mengaku alim, kamu tolak kitab orang tu, membok main kitab hak lawan kitab dia pula. Hak tu baru betul alim sungguh. Takat duk maki duk kedai kopi tak jadi. Tu cara ahli ilmu. Jadi kita ni mada baca hak mudah, ringkas-ringkas saja. Sampai depan rumah Arqam bin Abil Arqam, sana Hamzah tunggu. Hamzah tunggu radhiyallahu anhu. Tengok Sayyidina Umar turun saja daripada kuda, sana Hamzah tanya, waktu tu ada pedang kat dia?
Nah, ni juga disebut dalam kitab Tuhfatus Saniyah fi sirati khairil bariyati sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang sama macam hak kita baca dalam kitab ni. Riwayat Ibn Hisham ke, riwayat Ibn Ishaq ke, kita Arab ke, kita apa hak besar-besar tu, riwayat dia sama ya. Cuma mungkin cara olah dia berbeza. Sampai depan rumah Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi. Sayyidina Umar waktu tu ada pedang di pinggang dia. Pedang hak awal tak sat nak pergi bunuh Nabi. Hamzah tanya, wahai Umar, hang man ni buat apa? Hang man ni pasal apa? Sebab apa Hamzah tanya? Pasal Sayyidina Hamzah tahu Umar Al-Khattab, dia takkan sampai ke satu tempat melainkan dia nak pergi lawan dengan orang. Hak tu perangai Sayyidina Umar. Jenis perangai tak boleh sabar orang ni. Sayyidina Umar kata, wahai Hamzah kata, wahai Umar, kalau datang kamu dengan niat yang tak baik, hang kena ingat, hang punya pedang nanti singgah di tengkok. Hang punya pedang, bukan aku punya, hang punya pedang singgah di tengkok hang. Hang punya pedang nanti makan diri. Oh, kemah lagi Sayyidina Hamzah ni. Dia tak kata pedang dia, dia kata pedang hang Umar nanti makan diri hang. Tu kemah dia. Nah, Sayyidus Syuhada, penghulu orang mati syahid Sayyidina Hamzah. Tapi kalaulah kamu datang dalam keadaan yang baik, Allah bagi hidayah ke hang. Sayyidina Hamzah kata, hang main baik, baiklah bagi hang. Dia masuklah rumah tuan-tuan. Bila dia masuklah rumah Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi, dia nak jumpa Nabi, maka waktu tu Nabi duduk dalam satu bilik Nabi saja, maka dibawa masuk Hamzah, dibawa masuk Umar bin Al-Khattab. Dia duduk depan dengan Nabi dalam satu bilik. Dia duduk depan Nabi, apa yang Nabi buat, Nabi pegang dia. Ini seperti yang disyarahkan oleh guru saya, Fadilatul Syekh Faiq Al-Mishhadani Al-Hanafi Al-Iraqi hafizahullah taala, ketika mana membicarakan tentang Islamnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia pegang Sayyidina Umar, dia apa? Dia goncang. Wahai Umar, Nabi goncang. Pasal apa hang tak masuk Islam? Pasal apa hang tak mau terima? Pasal apa? Duk goncang, duk goncang, duk goncang ni. Maka para ulama membuat tamsilan, contoh mudah kita faham diri Sayyidina Umar ni macam mana. Diri Sayyidina Umar ni adalah seperti mana ubat yang duduk dalam botol. Diri Sayyidina Umar ni macam ubat ayak tu duduk dalam botol. Kita bila pergi kedai, pergi ambil antibiotik ke, kalau ping tu kan, seredak dia tu duduk di bawah. Betul tak? Sebab tu doktor suruh goncang dulu kan. Doktor suruh goncang. Pasal apa? Nak bagi ayak dengan ubat tu sebati duduk sekali. Tapi kalau kita tak ni, sopa ayak kopi lah, kita kata macuh, kita tak kacau-kacau. Kita kacau-kacau, kita biar lama. Sehari kita minum haklah sekali, minum pati dia duduk di bawah. Pasal kita tak kacau balik. Begitulah juga ubat. Dan ubat itu ibarat Umar Al-Khattab. Nah, baik. Sayyidina Umar ni, katakan ni diri Sayyidina Umar. Contoh nak mudah faham. Ni ubat. Pati ubat duduk di bawah. Pati ubat ni hak baik lah. Hak pati, hak teh ni ayak, hak ni ubat. Campur tu baru sebati elok kan. Baik. Umar Al-Khattab, ada tak baik? Ada. Sifat baik? Ada. Tapi duduk di bawah. Hak ayak ni dia. Hak ayak ni adalah kekufuran, keburukan yang dia buat ketika mana dia belum masuk Islam. Nampak? Maka ulama buat analogi pada dia. Orang kita semua ni, ayah-ayah, ibu-ibu semua, kita semua ada benda baik belakang. Nah, ayah-ayah ada, ibu-ibu di belakang sana, semua kita ada benda baik. Tetapi yang menghalang daripada kita nak buat benda baik, maksiat hadut tapuk kat atas ni. Kita tanya orang hak tak main masjid, kita kata, hang nak main tak masjid? Dalam sudut jauh hati dia, dia kata, aku teringin nak pergi masjid. Orang Islam semua lagu tu. Tu dia, terbang dia dah. Orang Islam semua lagu tu. Kita tanya dia, ni hang ni duk main judi ni, hang tak tahu ke kata berdosa? Dia kata, tahu berdosa. Pasal dia ada iman. Tahu berdosa tapi, duk tapi tu, hak tapi tu. Pasal apa? Hak maksiat dia duk buat ni, duk kat atas ni, duk tekan baik nak naik tak boleh ni. Nak naik tak boleh ni. Nampak tak? Maka hikmah daripada Nabi duk goncang. Duk goncang badan Sayyidina seolah-olah macam duk goncang botol ubat bagi duk sebati. Hak baik tu naik ke atas, hak buruk tu turun ke bawah. Ni fitrah manusia. Jahat kok mana pun, dia mesti suka benda baik.
Dia bunuh orang tara mana pun, dia takkan terima kalau orang buat balik kejahatan yang dia buat, orang tu buat pada ahli keluarga dia. Dia tak mau. Dia curi tanah orang. Tapi kalau kita tanya dia, hang mau tak orang curi tanah hang pula? Dia pun tak mau. Tu hakikat dia. Hang suka tak kalau orang duk penanya hang? Tak suka. Tapi dia penanya orang. Boleh dapat tak? Itu yang ada pada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya Nabi goncang. Akhirnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Ini detik Islamnya Umar Al-Khattab. Ini kita nak cerita Sa'id bin Zaid dengan Fatimah bintul Khattab. Ammar bin Abi Rabi'ah, Nu'aim bin Abdullah, Waqid bin Abdullah, Khalid bin Al-Bakir, Amir bin Al-Bakir, Iyas bin Al-Bakir. Yang keenam di kalangan Bani Zahrah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni adalah orang yang pertama melepaskan busur panah dalam perang jihad fi sabilillah. Orang hak pertama. Sa'ad bin Abi Waqqas ni pakar. Kalau zaman kita ni dia panggil shooter, sniper, penembak tepat. Tapi dia tak pakai lah sniper. Dia pakai busur panah rasas. Dia naik atas kuda dia tarik lagu tu ya. Lepas lagu tu kena. Kita dulu tak pi ke orang dem kau kita. Dia kata, aku duk ingatkan kawan tu syahid, rupanya tembak mai kat dia balik. Dia pitala penyuruh tu mai kat dia. Ni Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan di antara perang yang dia masuk dengan Nabi, perang Tabuk, perang hak last sekali Nabi masuk, perang Tabuk tahun ke-9 Hijrah. Ni disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis dia, dan dinukilkan juga oleh Al-Imam Az-Zabiri dalam kitab Mukhtasar Sahih Muslim. Dalam perang Tabuk, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kami pi ke Tabuk jauh. Musim panas waktu tu, jauh, paling jauh. Pada ketika itu, bekalan makanan kami habis, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dan kami makan apa sahaja tumbuh-tumbuhan yang kami jumpa kat jalan tu kami makan. Sehingga kan kata Sa'ad, kami para sahabat makan satu daun yang bila buh le mulut dia berdarah habis mulut. Lapak sangat dah, berdarah mulut. Kalau kita lah pokok apa? Pokok semalu kono, jenis-jenis lagu tu lah. Tapi bukan pokok semalu pula. Kan? Pokok hak ada duri dia. Lapak tak tengah dah, kena makan juga. Duri pun duri lah, hak petilih makan. Dan bila kami makan, kami sakit perut. Nak qada hajat. Nak qada hajat. Ada satu istilah, maklum istilah ni agak lembut sikit, dia panggil nak terberi. Saya pun duk fikir ada satu orang maklum tu. Nak terberi lah ustaz. Tunggu ustaz lah. Saya melih. Nak terberi. Kita pun duk fikir beri macam apa dah. Dia pun tak apa lah. Dia pergi lepas dia main balik. Saya tanya maklum terberi tu. Terberi maklum betang mana. Dia beli strawberry. Kita kan katakan bodoh. Kan? Duk terberi pun. Tak Pi dia kata. Pi berak. Terberak. Dia panggil terberi. Nampak lembut sikit. Kan? Pandai pula. Ya cuba reka lah untuk kencing pula. Terpa lah. Tak tahu lah. Reka lah kot mana pun. Nampak macam lembut. Orang betul pun nak tahu. Terberi lah ustaz. Aduh. Itu boleh masuk dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka perkataan hak baru. Tengok. Diluluskan ke tak diluluskan. Kata Sa'ad, kami qada hajat, najih kami ni bulat-bulat macam najih kambing. Apa makna dia? Makna dia nak abang makanan yang Nabi dan sahabat makan pada waktu tu adalah makanan yang tak sesuai masuk dalam perut manusia, dan kalau proses pun tak jadi macam najih manusia, jadi macam najih binatang. Tu dia. Ani Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni kaya lah. Seorang yang kaya daripada kalangan muhajirin, mai ke Madinah Al-Munawwarah. Lalu Nabi saudarakan dia dengan seorang Ansar yang bernama As'ad bin Az-Zurarah. As'ad Az-Zurarah ni ada isteri 4 orang.
Tanya Abdul Rahman, wahai Abdul Rahman, mu tengok isteri aku hak mana mu kenan, aku nak bagi. Ku cerai habis ada mu menikah. Tu dia betul tu. Abdul Rahman bin Auf kata, aku mai hijrah ni bukan sabi nak balas bini hang lah kata. Aku mai ni hijrah kerana Allah dan Rasulullah, tapi hang tunjuk tang mana pasar di Madinah, aku nak berniaga. Aku nak berniaga. Tunjuk tang mana pasar, maka Abdul Rahman bin Auf akhirnya dia kaya balik seperti mana dia berada di bumi Makkah Al-Mukarramah. Ini Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Amir bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi ataupun Ibnu Mas'ud. Kalau kita baca hadis dia sebut Abdullah ya. An Abdillah qala Rasulullah. Secara ghalibnya kalau sebut Abdullah saja itu merujuk kepada Abdullah bin Mas'ud. Nah, ghalib kebiasaan lagu tu. Tapi kalau kita mengaji dalam ilmu hadis, dia ada dirasah al-asanid, pengajian dalam mengkaji sanad hadis tersebut, maka perlu kita buka kepada beberapa rujukan. Nah, kena buka dalam Mu'jam Ilmu Fahras ke, ataupun kena cari dalam Tahdzib al-Asma' ka, ataupun kena buka dalam Al-Isabah fi Tamyidis Sahabah. Nak kena tengok Abdullah mana ni, Abdullah mana ni yang dimaksudkan. Kalau kita buka tu dia, tengok dalam Tamyid Al-Isabah fi Tamyidis Sahabah, Abdullah saja ada 300 400 orang. Kita nak declare Abdullah ni Abdullah hak mana ni, tak tahu hak mana satu. Ni dalam pengajian dirasah al-asanin, pengajian mendalami sanad hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahu azan ah? Ke jalan terus. Jalan terus. Tak apa. Tuan rumah ada jalan terus tak apa. Dan tuan rumah ada tak jalan, ustaz pergi jalan. Mampu saya. Nah, baik. Abdullah bin Mas'ud orang yang keenam masuk Islam. Dia yang bunuh Abu Jahal dalam peperangan Uhud. Dalam perang Badar, maaf. Dia yang bunuh Abu Jahal dalam perang Badar. Dia ni seorang pengembala kambing. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang pengembala kambing. Dan Nabi SAW sebut dalam satu riwayat, siapa-siapa yang nak belajar Al-Quran, ambillah bacaan Quran itu daripada sahabat-sahabat ini. Maknanya Nabi iktiraf kehebatan sahabat yang kita sebut ni dalam ilmu Quran. Dalam ilmu Al-Quran. Baik, siapa dia sahabat tu? Yang pertama Ubay bin Ka'ab, sahabat Rasulullah. Yang kedua Mu'adz bin Jabal. Yang ketiga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Ini antara sahabat Rasulullah yang bacaan Quran mereka itu adalah tepat seperti mana yang Nabi SAW ambil daripada Jibril alaihi salatu wassalam. Maknanya Nabi ajak kita nak baca Quran kena ada guru. Kena ada guru baca Quran. Kan? Kerana dalam bacaan Quran ini bukan ada satu jenis bacaan, dia ada banyak bacaan. Dan ada jenis bacaan, banyak pula bacaan dia. Kalau orang mendalami ilmu qiraat, dia ada qiraat syadzah, qiraat yang tak boleh dibaca dalam sembahyang, tapi boleh dibaca ketika mana kita nak belajar saja. Dan dia ada qiraat al-mutawatirah, qiraat yang mutawatir yang diriwayatkan sebahagian besar daripada kalangan sahabah, dan semua qiraat mutawatirah ini datangnya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu Al-Quran jangan kita nampak belajar Quran ni boleh baca Quran, kita reti Quran dah, reti tang baca saja. Reti tang baca, reti tang hukum tajwid. Itu dua ilmu yang berbeza. Ada orang dia mengaji tajwid, bila suruh baca tajwid peh tak mana pun tak tahu. Dah. Nun sakinah. Dia kata sakinah ni nama anak saya. Apa sih pibuh nama anak saya pula tang ilmu tajwid. Dia duduk sakinah anak dia pula dah. Kan? Nun sakinah dan tanwin terpecah kepada 4 hukum. Ikhfa hakiki, lepas tu izhar, kemudian idgham, lepas tu iqlab. Ikhfa huruf apa? Izhar huruf apa? Iqlab huruf apa? Idgham huruf apa? Kalau idgham
yarmalun ataupun yarmulun. Idgham pecah pada dua, ma'al gunnah bila gunnah. Huruf bila gunnah tanpa dengung apa dia? Huruf yang ma'al gunnah dengan dengung apa dia? Lepas tu huruf izhar aghin kha'ahu. Tanwin ataupun nun sakinah sama ada bertemu dengan alim ataupun ghin ataupun ha ataupun kha ataupun ain ataupun ha. Simpul itu aghin kha'ahu, itu huruf mana? Itu adalah huruf izhar. Kalau tak tabik dengan hak tu, dia bertemu dengan huruf apa dia? Huruf ikhlaq. Huruf ikhlaq ba. Tak sabik dengan huruf ikhfa, tak sabik dengan huruf izhar, tak sabik dengan huruf idgham, tak sabik dengan huruf apa dia tadi satu lagi ni, maka baki daripada huruf-huruf itu dia panggil huruf ikhfa. Kok tu pula. Dengung ke tak dengung? Berapa kadar dengung? Nah, kadar dengung berapa pula? Nak baca tawassut 4 harakat. Dengung 4 harakat ke? Mana ada orang baca apa dengung 4 harakat? Ataupun nak baca dengung dengan dengung kadar isba' 6 harakat. Ataupun nak baca dengung dengan kadar qasrun ataupun qasar 2 harakat. Tu duduk dalam mana? Dalam ilmu Al-Quran. Dalam ilmu Quran mula dia ada lagi, dia panggil apa? Dia panggil ilmu resam. Ilmu resam. Resam tu makna tulisan. Cuba kita tengok Bismillahirrahmanirrahim. Ada mim hak melengkui melerek lagu tu. Dan ada mim yang tak melengkui melerek, dan mim dia terjun pergi ke bawah. Itu semua membawa makna-makna yang tersendiri. Dan sejarah pengumpulan Al-Quran. Zaman Nabi ada Quran. Mushaf lagu kita tak ada. Tak ada pengumpulan Al-Quran. Quran seketui ini tak ada. Tapi pengumpulan itu telah diarahkan pada zaman Nabi. Sebab ramai sahabat-sahabat yang mati syahid. Yang mati dalam perang. Yang mati sakit. Dan kebanyakan yang mati itu menghafaz ayat Al-Quran. Jadi kalau pakat mati habis, tak ada siapa duk pergi kutip tulis balik ke mereka. Barangkali pada hukum adat kata Al-Quran itu akan hilang. Akan hilang. Jadinya dia dihimpun sahabat. Ada sahabat yang hafal satu surah, ada sahabat yang hafal satu ayat, ada sahabat yang hafal banyak ni, ada sahabat yang hafal banyak ni, dan tak semua sahabat hafal 30 juzuk. Kerana ada sahabat yang mati sebelum turun Al-Quran sepenuhnya. Sahabat yang syahid dalam peperangan Uhud. Perang Uhud tahun ke berapa? Tahun ketiga. Al-Quran lah sekali berhenti sebelum Nabi wafat tahun ke-11 Hijrah. Maknanya ada lagi banyak ayat Al-Quran yang belum diketahui oleh sahabat yang awal mati tadi ni. Maka ada sahabat yang hafal banyak, ada yang hafal sikit. Lepas Nabi wafat, maka perkumpulan sahabat tulis di atas apa? Tulis di atas batu, tulis di atas pelepah kurma dan sebagainya. Pakat-pakat hafal ni nak jaga ayat Allah Ta'ala daripada hilang. Lepas tu wafat pula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mai pula Sayyidina Uthman bin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lepas mai Sayyidina Umar pula, mai pula zaman Sayyidina Uthman. Bila mai zaman Sayyidina Uthman, waktu tu Islam dah berkembang satu dunia dah. Hasil daripada pengorbanan Umar Al-Khattab, Islam berjaya sampai ke bumi mana tu, bumi Syam dah, sampai merata cerak dunia tu. Zaman Sayyidina Umar, maka orang Arab dengan orang Ajam bacaannya tak sama. Orang Arab dia baca lagu lain. Orang bukan Arab sebutan dia lagu lain. Kerana pada peringkat awal Al-Quran dia tidak ada baris, dia tak ada huruf. Jadi kita nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana boleh baca Bismillah? Ada kata saya tahu, mu tahu pasal ada baris, pasal ada titik, mengerti lah baca. Tapi kalau buang ngok baris, buang ngok titik dalam Quran tu. Ba hak mana, ta hak mana, sa hak mana, qa hak mana. Tiup 2 kali kita tampak lah. 3 kali tampak kena beli mikrofon lain. Ni kata Quran ni. Bukan takat hafal saja, kena tahu sejarah Al-Quran. Barulah orang tak boleh mohong kita. Kena tahu tu sejarah Al-Quran. Dalam Quran ada ayat mutasyabihat,
Ayat muhkamah, ayat yang jelas, ni haram, ni tak haram, ni boleh, ni boleh. Ayat mutasyabihan, ayat yang samar pada makna. Bila sama pada makna, lagu mana nak tentu makna dia. Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah berada atas tangan mereka. Hei, takkan Tuhan ada tangan kot? Tak betul lagu tu. Maka mengikut tafsiran ulama khalaf, mereka akan takwil, meletakkan makna yadun sesuai dengan Allah. Yadun ay qudratullah, kuasa Allah. Nah, adapun salaf tafwid, serah makna bulat-bulat pada Allah Ta'ala tanpa menafsirkan ayat mutasyabihat. Ni ilmu Quran. Dalam ilmu Quran lagi dia ada apa pula? Dia bersangkut tak dengan ilmu dalam bab ibadah. Ada dalam bab ibadah arkanul qauli, rukun qauli, antaranya membaca suratul Fatihah. Jadi kalau orang yang tak reti baca surah Fatihah, macam mana dia nak sembahyang? Boleh ke tak sembahyang? Boleh ke dia sembahyang? Sedangkan dia tak boleh baca suratul Fatihah, maka ulama dalam ilmu fiqh kata boleh, maka dia bacalah zikir yang sama banyak ayatnya dengan suratul Fatihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hak tu ya dia arti baca pun, hak lain tak arti baca, maka dia sah tak sembahyang? Sah sembahyang dia. Ni hak baru masuk Islam. Dalam waktu yang sama wajib tak dia belajar Fatihah? Wajib dia kena belajar suratul Fatihah. Ataupun dia tak tahu ayat depan, tahu ayat belakang lah. Dia jenis hafal hak belakang dulu, hak depan tak hafal lagi. Misalnya orang mula bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya tang tu dia tak apa. Dia jenis hafal ayat hak tengah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin sampai waladhdallin. Hak tu ya dia tahu. Bismillah, alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim tak tahu. Maka lagu mana dia nak buat? Digantikan zikir sebanyak ayat yang dia tak tahu baca. Misalan kita kata Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maka digantikan dengan zikir yang sama banyak dengan 3 ayat tadi. Lepas tu katakan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar sebagai contoh. Lepas tu maliki yaumiddin. Lagu tu cara dia. Tapi tuan-tuan jangan buat lagu tu. Tuan-tuan tak ada hak termasuk kes tu. Dia pergi buat lagu tu jam. Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, maliki yaumiddin. Viral lah masjid tuan-tuan. Itu top tak kira lah. Polis main tiap malam. Bila nak tengok tu imam masjid tu pelik kan tu. Bukan pelik. Tak, nak habaq kata ini Quran. Daripada Quran itu pecah ilmu sirah, ilmu fiqh, usul fiqh, ilmu tafsir, ulum tafsir, ilmu hadis, ulum hadis. Semua duduk dalam tu belaka. Ni kata Quran. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kira apa dah? Saya tengok jalan depan tu. 3 minit lagi lepas setengah kita berhenti. Tuan-tuan kali balik lagi hujan lebat. Banyak minit motor mana ni. Balik lah apa hujan lebat lagi basah. Demam. Kan? Agak-agak berhenti. Ada orang duk jaga di luar. Sagi dia habaq. Berhenti dah hujan ustaz. Berhenti. Baru kita berhenti. Lepas setengah kita berhenti. Baik. Tu siapa? Abdullah bin Mas'ud. Nak cerita Abdullah bin Mas'ud. Al-Muttalib bin Azhar, Khabbab bin Al-Arrad. Hak tasak ni Khabbab ni. Yang bukan kebab tuan-tuan. Khabbab. Dia kira kebab dah hujan-hujan ni dia kira kebab. Ada sahabat Nabi tu, ustaz tu sahabat nama kebab bah tau. Kawan pula hak tak mai kebab daging bah. Lebih kurang tu. Hak ni semua geng makan bekal ni. Baik. Yang ketujuh daripada Bani Saham, Khanis bin Khuzafah, Hafsah binti Umar. Yang ke-8 daripada Bani Jamah, Hatib bin Al-Haris, isteri Hatib, nama dia Fatimah. Khattab bin Al-Haris, isteri Khattab. Fukaihah, As-Sa'ib bin Uthman. Yang ke-9 daripada kalangan Bani Asad, Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam adalah kakak abang ipar Aisyah radhiyallahu anha. Dia kahwin dengan Asma.
Asma tu kakak Aisyah. Aisyah ni isteri Nabi. Jadi Az-Zubair bin Al-Awam adalah abang apa? Berah apa? Berah. Sebutan tu pun nak kena pikut tajwid juga tu. Berah ni nak pikut taklil ke nak pikut imalah. Be tu dia balik ke imalah berat condongnya ke huruf kasrah baris kasrah imal bismillahi majriha aduh dia berat gitu tu dia panggil imalah. Kalau tak imalah dia panggil taklil. Wa idh qala Musa tu taklil. Tu taklil tu istilah-istilah dalam ilmu qiraat. Baik. Yang ke-10 daripada kalangan Bani Amir. Kemudian siapa dia? Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Sahabat ni maqam dia duduk di Jordan. Duduk di Jordan. Ayah ada peluang, ada rezeki, beli tiket pergi Palestin. Dia kata gila ustaz pergi Palestin, tembak mampu duduk Putrajaya, orang nak tembak juga. Kan, bisa tengok dah Tuhan masuk berita itu ni. Habis India ke apa dia ni orang besar lah sampai tang pelak tu dia berhenti tembak dia mati. Tapi dalam keadaan Allah ni jangan duk terbiang lah. Kan. Gaza dengan Aqsa tu jauh. Tetapi untuk selamat kita kata buat masa sekarang tak perlu lagi kita pergi. Kalau tuan-tuan nak pergi dah. Turun di lapangan terbang Queen Alia di Amman di Jordan masuk bumi Palestin. Tengok Al-Aqsa, ziarah Masjid Al-Aqsa, bukan kubah kuning tu. Kubah kuning tu dulu asal bukan warna tu kubah dia, dicat semula jadi warna emas tu. Qubbatus Sakhra tu kubah kuning tu. Kubah hijau di Madinah Qubbatul Khadra di Madinah tu. Qubbatul Khadra kubah makam Nabi. Kubah tu kalau apa? Kuning tak? Kubah masjid dah. Kalau biru. Sakan tuan-tuan. Kalau biru tu. Biru ni ada azraq. Qubbatul azraq. Kalau biru. Kemahan lah. Boleh masuk dalam sejarah. Masjid tuan-tuan. Tak apalah. Kalau apa pun kubah pun. Jadi pergi ziarah. Di kawasan Baitul Maqdis tu. Ada makam sahabat Nabi SAW. Ada makam para syuhada. Kita naik depan dengan Qubbatul Sakhra tu, ada satu bukit namanya Jabal Zaitun. Satu pokok zaitun banyak. Bukan zaitun sami'un. Hatu berlakon ke penyanyi ke apa. Naik duduk atas tu kita akan nampak, kita duduk atas bukit, kita boleh tengok pemandangan di bawah. Di kaki Jabal Zaitun tu semua perkuburan orang Yahudi Israel yang mai masuk dan mati. Saya pi lebih kurang 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lepas. Tanya kepada kita punya tourist guide tu, tanya berapa bilangan kubur yang ada sekarang ini. Dia kata bilangan yang ada pada ketika ini lebih daripada 200,000 perkuburan Yahudi Zionis yang ada di sekitar Jabal Zaitun, luar daripada kompleks Masjidil Aqsa. 200,000 5 tahun yang lepas. Kalau 200,000 ni bukan sikit, bukan 2-3 tahun punya mati ni. Berlakunya ihtilal ataupun berlakunya penjajahan tu semenjak 70 tahun yang lalu, tahun 1940 apa tu. Sebelum mereka ni depa kena jajah dah. Kan? Masuk kita ziarah Qubbatul Sakhra, kubah emas dah. Kubah emas tu ataupun binaan itu dibina oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Di situ. Masuk dalam tu ada batu yang dikatakan takapung. Duduk dalam tu. Masuk tengok subhanallah. Di luar tu ada mihrab. Mihrab kalau ayah search tengok dekat dengan Qubbatul Sakhra tu, di luar tu ada satu kubah kecil. Kubah kecil ni duduk depan. Jadi dia akan menghadap direct ke Masjid Al-Aqsa. Kubah hitam tu Masjid Al-Aqsa. Di kubah kecil depan kubah yang warna emas tu dia panggil Qubbatul Mi'raj. Di situlah Nabi SAW salat bersama dengan 124,000 para nabi alaihi wassalatu wassalam sebelum baginda dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratil Muntaha. Dan dia ada juga Masjid Buraq.
Yang di Masjid Burak ni kena turun masuk bawah tanah sikit. Dia ada tangga kita turun tu. Dan di situ di dinding dia tu dia ada satu macam gelang besi tu. Dikatakan di situlah Nabi SAW tambat Burak pada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Dan dia ada juga di situ bilik yang dipanggil sebagai last supper. Last supper ni makan malam terakhir Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebelum disalib. Ini mengikut pegangan orang Kristian. Last supper dia panggil bilik tu, bilik makan malam yang terakhir untuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan di dalam kawasan tu juga banyaklah tempat-tempat yang bersejarah, antaranya Masjid Qibli, lepas tu ada Masjid Nabi Sulaiman duduk pada bawah. Jadi Masjid Al-Aqsa yang kita tengok pada hari ini adalah masjid dia kita nampak daripada serangan masuk dalam masjid, tembok-tembok apa semua tu, itu berada di tingkat yang kedua atau tingkat yang ketiga. Masjid dia hak asal duduk di bawah, kita turun bawah tu kita akan lalu dia ada maktabah perpustakaan tingkat 2 kot tak silap saya. Kalau ayah turun bawah tu tengok makcik-makcik tua ni duk hafal Quran, umur 70 hafal Quran. Hak Palestin ni. Makcik-makcik di Malaysia ada hafal lagu dandut nak pergi menang. Kok beli 50,000 lebih umrah. Umrah dengan duit dandut. Ceng balik awal. Depa duk hafal Quran ni umur 60 70 subhanallah tabarakallah. Hidup dengan Quran. Batu depa tak heran orang tembak depa mati pun. Mati depa mudah-mudahan mati syahid insya-Allah. Ada maktabah, ada perpustakaan dan sebagainya. Dan di bawah tu ada satu tiang yang besar yang dikatakan di situ adalah Masjid Sulaiman alaihi salam. Tiang dia besar dan tiang itu bukan diangkat oleh manusia, tapi tiang itu dalam riwayat menyatakan Nabi Sulaiman perintahkan jin mai angkat tiang tu, mai letak degung tu. Kita tengok tiang tu kata, hai hak ni bukan cara orang ni. Keren mana ada dulu zaman Nabi Sulaiman. Kalau jin dia boleh hangkat lagu tu gedabaknya batu besar, agak-agak kekuatan dia tekak mana. Dia boleh hangkat tahu lagu tu, kira kemah dah. Pi naik atas sikit lagi, kita pi ke mana? Pi ke Hebron, dia panggil Al-Khalil. Al-Khalil ni ataupun nama Hebron lah, dia panggil dalam bahasa Yahudi dia panggil Hebron. Pi ziarah makam Nabi Allah Ishaq. Pi ziarah makam isteri Nabi Ibrahim alaihi salam, Sayyidatuna Sarah alaihi salam di Masjid Al-Khalil. Dan juga makam Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Al-Khalil itu merujuk kepada Nabi Ibrahim. Tapi di Hebron adalah kawasan yang mudah kita kata pisua tengkuk cerita dia. Kerana di situ adalah kawasan yang paling ramai tentera Israel ditempatkan selain daripada Gaza, di Rafah dan sebagainya. Maka kita pergi tengok di setiap lorong-lorong sekitar Masjid Al-Aqsa, ibu-ibu ayah boleh tengok tentera Zionis Israel laknatullah kita duk tengok dalam video dengan mereka punya senapang, baju kelih peluru dengan kereta kebal. Memang begitu keadaan mereka. Dia bertunggu. Setiap lorong kita pergi sekitar Al-Aqsa tu, semua ada CCTV. CCTV itu bukan hat tok siap masjid je kah? Kalau CCTV masjid kita, AJK masjid dah tengok. Tak. CCTV masjid hak kok lorong-lorong Al-Aqsa tu, semuanya dipantau oleh tentera Israel. Semua dipantau. Lorong mana kita pergi, kawan ni mencurigakan, tak mencurigakan, semua dipantau. Maka kalau ada peluang, ada rezeki, tengok keadaan yang agak tenang, ayah ibu-ibu tanamkan azam nak pi. Saya pun tanam azam nak pi juga kali yang kedua. Mati tu cerita lain lah. Kalau nak mati juga kan. Tapi kita pi tu tengok keadaan yang aman, doa ya Allah aku nak sampai ke tanah Al-Aqsa, tempat para nabi dan juga para rasul. Dan Al-Aqsa ya sekalian adalah tempat turunnya ataupun khilafah kerajaan yang terakhir sekali akan berakhir di bumi Al-Aqsa, iaitulah kerajaan terakhir kerajaan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan Dajjal akan dibunuh di bumi Palestin atau bumi Al-Aqsa. Mati saja Dajjal, ketika itulah
berlakunya kiamat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, Sulaik bin Amru yang ke-11 daripada kabilah yang lain-lain, Muhib bin Sanan Ar-Rumi, Mas'ud bin Rabi'ah, Muammar bin Habib, Amru bin Absah As-Salmi, Zaid bin Harithah, Utsman bin Maz'un, Qudamah bin Maz'un, Abdullah bin Maz'un, istri Abdullah, Ramlah radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam wa a'la bis-shawab. Sambung pada bulan depan insya-Allah taala. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan ada kebaikan dan ada manfaat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Ada dua pengumuman. Yang pertama, ya ibu-ibu sekalian, yang mana yang nak membantu secara bulanan untuk dana ma'had kita. Jadi di luar sana tu malam ni saya buat main 60 tabung. Ni tabung ni. Nak buh berapa ringgit ustaz? Ayah nak buh berapa pun buh. Balik market 2 kupang, pelak 2 kupang esok tu. Duk bulan depan saya main buat main lah tabung tu. Saya buka, saya tuang, saya bagi beli. Bulan depan kali lagi jalan lagu tu juga. Tak penuh lagi lah ustaz. Mami pun tak ada duit pecah banyak-banyak. Mami jarang duk keluar pergi market. Bubur lah banyak mana pun. RM10 ke RM5 ke main ke saya tak apa. Saya buka, saya tuang dalam tabung, saya bagi beli tabung. Tabung ni percuma saja. Cuma dia segak bukan ni, warna-warni tu. Jadi boleh dapatkan di luar, ambil buat balik. Kalau ada bini 4, ambil 5. Bini seorang 1, ayah 1, jadi 5 lah. Kalau anak ada balik main balik Kuala Lumpur ke apa, bagi pergi kat dia. Saya buat main 60 ni, kita buat hari tu tak banyak, 2,000 biji saja. Mana saja saya pergi, saya bawa bagi. Ada yang tak di kedai makan dan sebagainya. Hujung bulan saya pergi mengajar, buat main. Ustaz, makcik nak tuang duit boleh tak? Boleh. Dia tak tabung, pergi tuang tu ambil balik. Jangan tuang tu tak ambil dah. Tu tuang. Tu nama dia tuang tu. Ni supaya kita tak rasa berat. Sekupang buh lah, 2 kupang ke 3 kupang ke, lama-lama insya-Allah. Tak banyak pun sikit, mudah-mudahan ada kebaikan daripada Allah. Yang terakhir, ibu-ibu ayah sekalian, hasil daripada kutipan wakaf yang saya kutip ke ibu-ibu dan ayah selama ni alhamdulillah sehingga tanggal 13 Oktober. Tanggal 13 Oktober baru ni kita dah berjaya bayar RM791,368 3 kupang. RM791,368 3 kupang. Alhamdulillah, baki lagi tak banyak. Malam ni insya-Allah saya rasa boleh habis kot. Berapa lagi baki? RM2,08,631 7 kupang untuk melengkapkan 3.6 juta ringgit. Jadi kalau ayah lalu pagi-pagi esok tengok tingkat 2 tu sebahagian tiang hak belah pendek hak pendek ni kita dah konkrit dah buang lah. Ni kita nak sambung pula konkrit hak bahagian panjang tu menelan belanja. Tempoh dia 3 minggu kerja tukang upah dan sebagainya, campur dengan konkrit, keseluruhan menelan belanja RM60,000. RM60,000. Jadi itu wakaf. Wakaf dengan hak ni dia tak sama lah. Hak ni kebajikan. Kita bayar duit listrik, beli barang dapur, pelajar kita makan dan sebagainya. Hak ni kebajikan. Adapun wakaf tak boleh, dia kena asin. Jadi ayah-ayah ibu-ibu yang mana nak berwakaf lagi, boleh main jumpa dengan saya. Berapa ringgit pun tak apa. Kita ada 50, ada 20, 50, 100, 200. Tapi kupon hak 20 dah habis dah bang siang. Bukan tak bagi tu, dia habis tu, tak bagi orang bagi 20 tu, dia suruh bagi banyak terus. Aku tahu dah panggil tak tu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang ibu-ibu ayah-ayah infakkan itu akan berjaya disiapkan mengikut masa dia. Ni pun dah terlajak dah. Ikutkan setahun saja kita bajet, ni dah masuk 2 tahun. Tak apalah lambat, asalkan selamat insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis shalah.